Baik, aku nak tanya korang satu soalan. Apa kerja rumah yang korang paling malas nak buat? Kalau jawapan korang adalah vacuum lantai tu, dan kita memang geng lah. Sebab macam aku sendiri pun, aku memang paling malas buat benda tu. Kena pula macam dekat rumah aku ni kan, ada hero kecil kan, ada budak-budak kecil semua. Memang yalah, korang faham lah. Bila ada budak kecil ni, kau kemas lah macam mana pun, memang sekejap je dia bersih. Beberapa minit lepas tu dia sepah balik. Jadi dekat sini, macam mana aku nak selesaikan masalah aku ni? Apa yang aku nampak, ada dua cara je. Satu adalah aku cuba berusaha untuk rajinkan diri aku lagi, ataupun aku cuba gunakan teknologi, so biar teknologi yang selesaikan benda tu. Maka pada hari ini, jom aku nak share pada korang pengalaman aku menggunakan robot vacuum Ecovac Dbot Osmo T8. Dan macam biasalah, aku akan bagi tahu pada korang dia punya kelebihan, dia punya kelemahan, dan patut ke korang beli robot vacuum ni. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan video ini. Let's go! Salam guys, Muaz Malik di sini. Jadi sebelum aku nak bercerita dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan Dbot Osmo T8 ni, ada something yang aku perlu bagi tahu pada korang terlebih dahulu, just untuk supaya korang tak confuse lah. So dalam market sekarang ni ada dua model T8. Satu adalah Dbot Osmo T8 yang macam dalam video ni, dan satu lagi adalah Dbot Osmo T8 IV. Kedua-dua model ni memang sebiji sama. Teknologi yang digunakan kat dalam sama, saiz bateri sama, rupa paras dia memang sebiji sama. Yang membezakan hanya satu je. Dekat model T8 IV tu, dia ada satu kamera. Yang mana kamera ni, dia akan digunakan untuk mempertingkatkan lagi daya penglihatan robot vacuum tu lah. So that bila dia buat kerja tu lagi kemas lah. So tu je lah dia punya beza dia. Aku kena bagi tahu pada korang lah, takut korang confuse kan. So bila aku dah cerita semua benda ni kat korang, then barulah kita boleh mula bercerita berkenaan dengan Dbot Osmo T8 ni. Jadi terdapat beberapa spesifikasi utama yang terdapat pada Osmo T8 ni. Antaranya dia punya kapasiti bateri dia memang besar gila, 5200 mAh. And dengan bateri sebesar ni, korang boleh gunakan Osmo T8 ni maksimum penggunaan selama 3 jam. Kemudian dia punya kapasiti dustbin dia adalah 420 ml. Dia boleh cover kawasan seluas 3200 square feet. Dia ada banyak sensor, contohnya macam LiDAR sensor, True Detect 3D dan True Mapping DTOF. Dan selain daripada vacuum, dia juga boleh mop lantai. Untuk first time setup Osmo T8 ni memang senang. Dia siap ada bagi instruction dalam kotak. So basically korang just ikut je lah instruction yang dia bagi tu. Korang just perlu attach benda yang perlu dipasang. After that download dia punya app Ecovac tu. Kemudian connectkan dengan wifi korang. Macam aku kat rumah, aku tak ada wifi, aku pakai personal spot. Dan lepas tu memang terus settle lah. Jadi untuk sesi vacuum yang pertama, dia akan secara automatic mapping rumah korang secara total kan. Dia akan gunakan semua sensor dia tu. Dan kemudian map rumah korang tu akan dipaparkan di dalam app dia. Sedikit tips, masa dia tengah mapping untuk first time tu, pastikan korang cabut dia punya water tank terlebih dahulu. Sebab kalau water tank dia tu korang pasang, dia akan masuk ke dalam mood mopping. And dalam mood mopping ni, dia takkan lalu dekat kawasan yang berkapet. Jadi nanti dia tak cantik lah dia punya mapping tu, sebab dia tak boleh lalu atas kapet korang kan. So pastikan korang cabut terlebih dahulu dia punya water tank, okay? Jadi bila dia dah settle buat mapping tu semua, bila korang buka dalam app dia, dia akan mula paparkan peta rumah korang. Dan dekat sini lah korang boleh pecahkan lagi dia punya peta rumah tu ke bahagian-bahagian yang lebih kecil. Contohnya macam ruang tamu ke, dapur ke, bilik ke, dan lain-lain lah. Dan dalam app ni jugalah korang boleh instruct Osmo T8 tu untuk jenis-jenis task yang korang nak buat. Korang boleh buat auto cleaning, korang boleh buat zone cleaning, tengok accessory usage, set virtual barriers kan. Sebab takut dia masuk dalam toilet korang ke apa kan. So boleh letak penghadang. Lepas tu korang boleh buat specific task. Contohnya macam korang nak vacuum kawasan ruang tamu je ke, ataupun korang nak vacuum kawasan bilik je ke, pun boleh, memang tak ada masalah. Senang cerita memang banyaklah jenis mode yang korang boleh pilih kat dalam app ni. Ikutlah macam mana kesesuaian korang. Kemudian kita tengok pada robot vacuum tu sendiri, Dbot Osmo T8 ni sendiri. Basically overall memang aku sangat berpuas hati dengan cara dia buat kerja kan. Dia punya suction dia memang kuat gila, dia memang tak ada banyak ragam. Dia boleh menonggek untuk naik atas kapet sendiri, dan yang paling penting dia boleh elak obstacle. Benda ni memang sangat penting sebab aku ada peminat kecil yang suka sangat kan duk ikut robot ni kan. So bila dia boleh detect wujudnya anak aku dekat situ, so dia tak adalah langgar ataupun sedut kaki anak aku tu kan. And on top of that, Osmo T8 ni juga dia memang bijak. Bila dia tahu dia berada atas permukaan kapet, dia akan auto boost suction dia tu ke level yang paling tinggi, so that dia boleh sedut lah segala jenis benda yang ada dekat celah-celah
karpet tu kan, crumble, biskut ke apa ke, semua dia boleh sedut. Dan once bila dia dah habis kerja ataupun bateri dia nak habis ke, dia akan auto balik ke docking station dia. So memang nice. Untuk situasi dekat rumah aku ni dia kawasan dia tu memang kecil je. So selalunya bila dia vacuum pun dalam 20 minit macam tu dia dah sudah, lepas tu dia balik ke docking dia. Tapi let's say lah kalau rumah korang tu memang besar gila nak mampus punya kan, 3 jam pun tak cukup, dia akan habis bateri. So let's say masa dia tengah cuci tu, lepas tu bateri dia habis, dia balik ke docking station dia. So once bila bateri dia dah full, dia akan terus keluar balik, disambung balik kerja yang dia dah tertangguh yang sebelum ni yang tak habis tu. So sebab tu aku kata robot ni bijak, sebab dia tahulah apa benda yang dia perlu buat. Memang itu tugas dia. Tapi walau macam mana pun, sepanjang 2 bulan aku menggunakan Osmo T8 ni, ada few things jugalah yang aku macam tak berapa nak berkenan. Antaranya disebabkan model T8 ni dia tak ada kamera tu. So dia punya object detection tu memang agak lemah sikit. Jadi kalau macam ada barang kecil-kecil macam mainan anak aku ke, stokin ke, kabel ke, dia memang tak boleh nak nampak tau. And bila dia tak nampak, memang dia akan hentam je lah kan. So setiap kali aku nak start vacuum tu, aku kena pastikan benda-benda kecil ni dia tak ada dekat lantai tu semua. Kemudian untuk fungsi mopping dia, well, tak adalah bersih sangat pun dia lap sebenarnya. Don't get me wrong, lantai memang tetap akan nampak bersih lah. Tapi dia tak selincin lah kalau macam kau mop sendiri pakai tangan korang kan. Kau faham lah apa yang aku cakap ni, okay? After that, dia juga agak lemah untuk bersihkan kawasan-kawasan bucu. Sebab dia tak boleh nak sampai lah ke kawasan tu. Dan last sekali, kelemahan yang paling ketara, paling utama sekali, disebabkan ada robot ni, aku jadi lagi malas lah kan. Yalah, macam mana tak malas kan, dah semua robot tu buat. So aku macam duduk goyang kaki je lah, pakai app tekan pap, dia vacuum semua kan. Nah, tu je lah. Jadi Osmo T8 ni dia dijual pada tanda harga jualan RM2,299. Yes, dia punya memang bunyi harga dia tu memang mahal teruk punya. Tapi apa yang aku perasan, Ecovac dia macam selalu juga buat sale tau. So bila sales tu, harga untuk model T8 ni dia jatuh dalam RM1,700, RM1,800 macam tu. Dan pada tanda harga jualan yang macam ni, kalau korang beli satu, korang memang akan dapat satu robot yang memang betul-betul powerful suction dia. Kemudian bijak sebab dia ada banyak gila sensor, bateri besar, dan yang paling penting dia siap boleh mop sekali. Jadi kesimpulannya, aku boleh katakan yang mana robot vacuum ni memang dia sedikit sebanyak memudahkan, menyenangkan lagi kelangsungan kehidupan aku lah. And on top of that, rumah korang akan nampak lebih bersih lah. Cuma tu lah, kalau korang decide untuk beli Osmo T8 ni, harga dia tu memang sebenarnya agak premium jugalah. Actually ada je alternatif lain dekat dalam market sekarang. Ada yang robot vacuum yang lagi murah daripada Osmo T8 ni. Tapi lepas aku buat sedikit kajian, kebanyakannya tu dia tak sama powerful macam Osmo T8 ni tau. Dia punya suction dia tu, suction dekat T8 ni dia memang lagi kuat. So ini bermakna lagi banyak habuk boleh disedut lah. Dan personally juga, aku sebenarnya lebih suka model T8 ni daripada T8 IV. Sebab T8 IV tu dia ada kamera, and aku memang macam agak insecure lah sebab dia ada kamera tu. And satu lagi aku suka T8 ni sebab yalah, T8 ni lebih murah lah daripada T8 IV kan. Jadi kalau sekarang ni korang memang ada budget and korang sedang mencari satu robot vacuum, aku memang boleh recommend lah untuk korang go for Osmo T8 ni. Memang best. Jadi guys, sampai di sini saja video perkongsian aku untuk hari ini. Kalau korang ada sebarang persoalan berkenaan dengan Osmo T8 ni, korang boleh komen dekat bawah. Mana yang aku tahu, aku akan reply. Dan macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.